Okey, kita melihat kes 5 di mana kita ada V-notch ataupun wear. So wear ini membawa maksud apa? Iaitu kita ada seolah-olah kita ada empangan. So jadi apa yang dimaksudkan sebagai empangan ialah, so andai kata kita ada satu kawasan tadahan air, walaupun unit yang diberi di sini mungkin kecil, tetapi kita kata ia seolah-olah reflect idea empangan. So katakan kita ada tangki setinggi 1.5 meter. Aras air yang pertama di sini berada pada kedudukan 1 meter. Dan kita ada berbentuk V-notch di sini, maksudnya bukaan berbentuk segitiga, dan penjuru ini kita kata berada 0.77 meter daripada lantai. Okey. Lebar di sini 2 meter, lebar di sini adalah 1 meter. Okey, so jadi soalan dia ialah pada saat keberapakah air berhenti mengalir? So di sini saya harap pelajar dapat alert. Sekira keadaan ini berlaku, apabila aras air berada di sini, tentulah aliran tidak lagi berlaku. Kerana apa? Kerana tidak ada bukaan yang membolehkan air untuk mengalir keluar. So ini maknanya berdasarkan logik, pelajar boleh memikirkan real situation ataupun keadaan sebenar bagaimana aliran berlaku. Okay, so basic idea kita menggunakan Q in sama dengan Q out. So oleh itu kita kata, tapi di dalam masalahan ini kita kata kita mempunyai masalah di dalam Q out. Kerana sebelum ini kita hanya menggunakan Q out dalam bentuk pipe. Maksudnya kita tahu berapa cross sectional area dia, and then kita dapatkan velocity, kita boleh mengira kadar alir. Tetapi di dalam keadaan ini, maksudnya di dalam bentuk V-notch ini, kita dapati bahawa apabila air berada di permukaan atas ini, ia menghasilkan satu nilai cross-sectional area dan air pun akan mengalir dengan certain velocity. Tetapi apabila aras air semakin berkurang, contohnya aras air berada di sini, kita dapati bahawa cross-sectional air semakin berkurang, tentulah kita kata had laju air yang mengalir juga berkurang. Kerana apa? Ketinggian dah semakin berkurang dan cross-sectional area di sini juga berkurang. So sekarang ni kita kata dalam permasalahan ini, kita menghadapi masalah kerana cross-sectional area berubah tetapi bukan pada inlet, tetapi berlaku pada outlet. Sebelum ini kita melihat contoh tangki yang berbentuk kon seperti ini, dia lebih kepada cross-sectional area pada inlet yang berubah-ubah. Outlet dia maintain sebagai satu outlet hole seperti itu. Tetapi dalam keadaan ini kita kata inlet area adalah kekal 2/1, maknanya 4 segi. Tetapi outlet flow rate di sini akan berubah-ubah kerana ketinggian air dan juga cross-sectional air yang keluar akan berubah-ubah. So jadi permasalahannya di sini lebih kepada apa yang berlaku di dalam outlet. Okey, so yang saya katakan, sekiranya kita ada parameter yang berubah-ubah, kita perlu mendapatkan function. Maksudnya kita perlu mendapatkan rumus berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, cuma kita kata kita menggunakan idea asal Q in sama dengan Q out. Okey, untuk permasalahan sebelum ini, kita menggunakan idea A1V1 sama dengan A2V2. Maksudnya, kita perlu mengira apakah A1, apakah V1, apakah A2 dan apakah V2. Tetapi di dalam soalan ini, kita kata kita susah nak kira A2 dan V2. Kita kata kita terus sahaja mengira apakah total A2, V2. Maksudnya, kita terus sahaja mengira apakah function Q out. Maknanya kita tidak mengira lagi velocity itu berapa, area itu berapa. Kita terus dapatkan function of Q out. Okey. Perkara ini sebenarnya telah dibincangkan di dalam Fluid Mechanics 1. Kita ada belajar tentang wear, rectangular wear dan juga triangular wear.
Okey, tetapi saya beri juga nota ni di sini sebagai apa nama tu, melengkapi penyelesaian masalah ini. Okey, di dalam outlet yang kita ada, maksudnya Q out kita tu adalah berbentuk segitiga. Jadi sekarang ini kita cuba dapatkan apakah equation untuk flow rate yang melalui kawasan segitiga ini. Jadi kita kata bukaan segitiga tersebut tentulah ada nilai angle. Dan air tersebut bermula pada satu ketinggian iaitu kita namakan sebagai capital H. Oleh kerana bentuk segitiga ini berubah-ubah, kita mengira bermula dengan satu kawasan kecil seperti ini. So maksudnya kita by right idea dia ialah kita mengira section by section sebenarnya. Okay, jadi kita anggap ada satu kawasan kecil di sini berbentuk 4 segi supaya kita mudah kira. Ketebalan dia adalah DH dan jarak daripada center point lebih kurang di sini sehingga ke permukaan di sini adalah H. Okey. So kemudian kita anggaplah jarak ini kerana kita ingin mengira keluasan kawasan 4 segi itu sebagai 2x. Okey, so yang ini kita kata adalah standard gambar rajah untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, selalunya kita akan menyelesaikan dalam bentuk segitiga bersudut tegak seperti ini. Kerana kalau kita mengekalkan dia dalam bentuk macam ini, kita tidak boleh menggunakan trigonometri kerana tidak ada 90 darjah, sudut 90 darjah. Jadi kita bahagi dua segitiga tersebut supaya kita ada sisi 90 darjah. Oleh itu kita boleh menyelesaikan dalam bentuk trigonometri. Okey, kalau kita belah dua perkara ini, kita dapati bahawa ia akan membentuk segitiga seperti ini. Di mana angle di sini akan berubah menjadi theta over 2. Ini adalah paksi Y dan ini adalah paksi X. Okey, so kemudian kita menyelesaikan dengan menggunakan idea tangent. Kerana kita ada nilai X dan kita ada nilai Y. Oleh itu kita boleh menulis tangent theta over 2 sama dengan X over Y. So X di sini sama dengan apa? X di sini ialah kalau kita mengira ialah sama juga dengan Y tangent theta per 2. So Y tangent theta per 2 di sini sama dengan apa? Y adalah ketinggian ini. So kalau Y ketinggian ini membawa maksud ia adalah H di sini yang ditolakkan dengan H kecil. So itu yang kita tulis kat sini, H besar tolak H kecil. Tangent theta per 2. Okay. Kemudian kita kata daripada equation ini kita boleh menulis bahawa B sama juga dengan 2x. Oleh itu kita gantikan nilai X ini dengan nilai yang kita dapat di sini, kita menulis sebagai 2H tolak H tangent theta per 2. Sekarang ni maksudnya kita telah menulis nilai B di sini sebagai rumus ini. Okey, selepas itu apa yang kita buat? Kita ingin mengira kadar alir Q. Tetapi kita mengira kadar alir untuk kawasan ini sahaja, untuk satu kawasan yang kecil sahaja. Jadi apa yang kita kena buat? Kita tahu bahawa kadar alir sama dengan A darab V. So maksudnya untuk mencari kadar alir pada bahagian yang kecil ini, kita perlu mengetahui apakah A kawasan yang kecil. So A kawasan yang kecil di sini ialah B sama juga dengan 2X, sama juga dengan ini, didarabkan dengan ketinggian di sini, DH. Dan velocity ini sama dengan apa? Velocity ini adalah sama dengan velocity yang keluar di sini. Okey, jadi kita boleh menulis seperti ini. DQ sama dengan VDA. Kenapa kita menggunakan DQ? Kerana kita ingin mengira kadar alir untuk satu kawasan yang kecil. Itu sebab kita pakai DQ. Okey. So jadi sama juga dengan DA.
iaitu 2H tolak H tangent theta darab DH. Okey, ini yang saya cerita tadi. Kemudian, apakah velocity di sini? So, kita boleh menulis sebagai square root 2GH. So, yang ini dari mana kita datang? Dari mana kita dapat? Saya rasa pelajar pun boleh imagine kalau kita ada satu bukaan seperti itu, air keluar. Okey, katakan di sini adalah permukaan inlet dia satu, yang keluar ni adalah 2. So, kalau kita buat Bernoulli equation, akhirnya kita akan dapat V2 sama dengan square root 2GH. Sama juga keadaan seperti kita ada tangki seperti ini. Okey, ataupun tangki yang ada lubang kat tengah gini. Kalau kita mengira poin 1 dan poin 2, kita akan dapat square root GH. Okey, yang ini saya harap pelajar boleh refer kepada buku teks atau nota yang terdahulu. Okey, so jadi kita ubah persamaan tersebut supaya masukkan nilai dA dan masukkan nilai velocity. So kat sini ini adalah nilai dA. So ini adalah nilai velocity. Okay, so boleh dapat Kemudian kita kata kita rearrange equation tersebut untuk menjadi seperti ini. Kerana apa? Kita perlu faham. Rumus ini adalah rumus kadar alir untuk mencari kawasan yang kecil sahaja. Tetapi tujuan utama kita adalah untuk mencari apakah kadar alir keseluruhan bahagian. So, jadi kadar alir keseluruhan bahagian kita boleh dapat dengan cara kita integrate kedua-dua bahagian. Okay, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita integrate, kita kamirkan kedua-dua bahagian. So, kita kamirkan ke bahagian Q, delta Q ni. Katakan kameran DQ akan menjadi full flow rate. So, selalunya orang akan tukar DQ kepada capital Q. Okay, yang ini kita kata sekadar simbol sahaja. Okay, dia tidak ada rule ni. Saya harap awak dapat alert. Cuma nak menunjukkan bahawa kadar alir pada bahagian yang kecil dengan total kadar alir. Jadi orang tulis DQ dan juga capital Q. Menunjukkan total kadar alir. Okay, so jadi dia akan menjadi Q di sini. Dan kalau kita kamirkan di sini, kita faham bahawa kita akan fokus kepada DH. Oleh itu, kita kumpulkan semua sekali nilai H untuk kita kamirkan dengan DH. Okay, di dalam keadaan ini, awak kena berhati-hati kerana capital H tidak sama dengan H. Kerana kalau kita tengok gambar rajah, capital H di sini adalah total height. Maksudnya ia adalah nilai yang constant. Satu nilai sahaja. Tetapi H di sini berubah-ubah. Kerana apa? Kalau kita mengira nilai H di sini, maknanya kita mengira section di sebelah bawah, so nilai H dia akan menjadi lebih panjang. Oleh itu kita kata nilai H di sini berubah-ubah, tetapi capital H di sini akan constant. Jadi awak jangan anggap H besar dengan H kecil itu awak boleh darabkan. Tak, dia adalah dua nilai yang berbeza. Dan di sini kita kamirkan hanya kepada H sahaja. Kalau kita kamirkan, kita boleh dapat nilai ini. Kita masukkan limit capital H kepada kosong. Kenapa kita masukkan capital H? Kerana kalau kita melihat gambar rajah, kita dapati bahawa air bermula di sini dan akan berakhir di sini. Okay, jadi maknanya kita masukkan, kamirkan H kepada kosong dan tentulah H yang kecil ini akan menjadi H besar. So, dia jadi seperti ini dan kita boleh selesaikan, kita boleh dapat nilai ini. So, jadi nilai ini sebenarnya adalah nilai kadar alir untuk outlet ataupun section pada out. Okey, so soalan dia, kirakan masa air berhenti mengalir. Okey, dalam keadaan ini saya harap pelajar dapat faham, kita bukan mengosongkan tangki, kita hanya mengira apabila aliran berhenti. So sekiranya nilai theta adalah 45 darjah. So dengan anggapan di sini adalah 45 darjah. So kirakan masa air berhenti mengalir. Okey, di sini berlaku mungkin kekeliruan, iaitu kita tahu tinggi tangki adalah 1.5. Daripada datum, daripada kosong,
tinggi air di sini adalah 1 meter, tinggi bucu di sini adalah 0.77 meter. 77 meter. Dan kalau kita kira dengan beranggapan bahawa di sini adalah 0 meter, ketinggian air di dalam segitiga ini hanyalah 0.23 meter. So jadi nombor yang manakah yang ingin kita gunakan? Okay. Oleh itu, kita lengkapkan dulu equation ini. Kita masih lagi menggunakan idea Q in sama dengan Q out. Cuma di dalam Q in, kita akan menggunakan idea A1V1. Tetapi di dalam Q out, kita bypass. Kita tidak lagi mengira Q2A2. A2V2. Kita tidak menggunakan A2V2. Kita terus saja lamsam menggunakan rumus Q out yang kita dapat tadi. Yang ini. Kerana kita kata ini lebih mudah daripada kita splitkan dia kepada area dan velocity. So dia akan menjadi lagi complicated. Jadi kita kata kita keluarkan, kita selesaikan dulu masalah Q out tu di luar padang. And then bila kita dah dapat equation untuk Q out, kita just substitute aja, kita just gantikan dia di sini. Okay, boleh Okay, so kita gantikan Q out itu di sini. So and then kita akan rearrange kerana kita tahu kita ingin membuat kameran. Oleh itu kita akan bawa DT ke sebelah kanan, kita akan bawa H ke sebelah kiri. So and then kita boleh selesaikan. So kita boleh kamerkan kedua-dua bahagian. Okey, di sini pelajar kena berhati-hati kerana limit yang digunakan adalah 0.23 hingga 0 sahaja. So kalau kita selesaikan ini, kita dapat masa air daripada mula hingga air berhenti mengalir ialah 12.35 saat sahaja. Okay, kenapa kita menggunakan limit ini? Kerana kalau kita melihat keadaan ini, kita dapati bahawa walaupun pada titik ini air masih lagi berada pada 0.77 meter, tetapi ketinggian ini tidak membantu di dalam flow out. Maksudnya kerana tidak ada lubang, air tak boleh mengalir, tinggi macam mana pun air tidak akan mengalir. Oleh itu, kita dapati bahawa potential energi air yang mengalir di sini sebenarnya hanya depend kepada ketinggian 0.23 meter sahaja. Okay. Dan apabila sampai pada ketinggian ini, kita dapati air tidak mengalir. Kerana apa? Kerana level dia telah menjadi kosong. So saya harap pelajar dapat alert ataupun dapat faham tentang keadaan ini. Oleh itu di dalam pengiraan kameran di sini, pelajar hanya menggunakan limit 0.23 hingga 0 sahaja untuk menyelesaikan masalah. Bukan menggunakan limit 1 hingga 0.77 meter. Kerana dia jadi weird. Kalau kita katakan di sini adalah limit 0.77 meter, secara realiti air tidak mengalir. Tetapi kalau kita beri ketinggian 0.77, seolah-olah dia ada potential energy untuk air mengalir. So jadi kita kata pengiraan kita tidak reflect real situation. Jadi kalau kita kira, kita dapat 12.35 saat.